Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Kuzaimi dalam segmen Bedtime Story. Untuk episod kali ini adalah episod yang ketiga. Dan aku nak tanya korang pernah tak dengar kisah-kisah seram tentang lebuh raya? Mesti banyak kan? Dan dalam banyak-banyak kisah seram tu tak sah kalau tak ada kisah tentang lebuh raya Karak. So apa-apa pun, hari ni aku akan ceritakan tentang kisah-kisah seram di lebuh raya Karak. So let's go. Mesti korang pernah dengar macam-macam kisah yang terjadi di lebuh raya Karak ni. Dan salah satu kisah yang paling famous ataupun yang paling terkenal lah, iaitu kisah tentang Volkswagen kuning. Untuk episod kali ni aku akan buat sedikit kelainan, iaitu aku akan buat 3 kisah dalam satu video. So apa-apa pun, kita perkenalkan kisah-kisahnya dulu. Jom. Kisah yang pertama yang aku nak ceritakan ni adalah kisah yang terjadi pada sepasang suami isteri. Sepasang suami isteri ni dengan bayi mereka, dia melalui kawasan lebuh raya Karak ni pada waktu malam. Jadi masa dia lalu tu, dia pun lalu sampailah dekat satu tempat ni, tiba-tiba kereta mereka rosak secara tiba-tiba. Jadi si suami ni pun dia ambil keputusan untuk periksa lah kereta dia. Dia pun berhentikan kereta dekat ni bahu jalan tu. Dia turun kereta, lepas tu dia cek kereta dia, dia periksa kereta dia. Masa dia tengah periksa, dah habis periksa tu, dia masuk dekat dalam kereta dia balik. Lepas tu dia cakap kat isteri dia yang tak ada apa-apa pun, tak ada apa masalah pun pada enjin, pada kereta dia tu. Tapi tak tahu macam mana boleh rosak. Jadi si suami ni dia fikir, dia ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia perlu tunggu kereta lain untuk lalu dan minta tolong pada orang tu lah. Ataupun pilihan yang kedua, dia perlu keluar daripada kereta dan jalan kaki untuk mencari pondok telefon untuk meminta bantuan. Jadi pada mulanya dia ambil pilihan yang pertama. Dia tunggu. Dia pun ambil keputusan untuk tunggu dekat kereta dia sampai kereta lain lalu. Lebih kurang 20 minit ke 30 minit tak ada kereta pun lalu situ. Jadi si suami ni pun dia ambil keputusan untuk pergi kepada pilihan yang kedua. Dia pun turun daripada kereta. Sebelum dia turun tu, dia bagi tahu isteri dia yang kena kunci pintu, tingkap semua tutup, dan dia nak isteri dia tu duduk kat kereta tu dan jangan pergi ke mana-mana. Jadi si suami ni pun turun daripada kereta dan si suami ni pun berjalan untuk mencari pondok telefon untuk minta bantuan. Isteri ni dalam kereta, dia tengok je suami dia. Bila dia tengok, makin lama makin jauh, suami dia makin jauh dan hilang daripada pandangan isteri dia lah. So bila dah hilang daripada pandangan isteri dia tu tunggu dalam kereta tu. Tunggu punyalah lama, berjam-jam. Masa isteri dia tunggu tu, isteri dia ada dengar beberapa dentuman dekat bumbung kereta dia orang. Tapi isteri dia buat tak tahu je lah. So bila ni dah lama, sejam, 2 jam, 3 jam, dah berjam-jam isteri dia tunggu, tiba-tiba lalulah sebuah kereta peronda polis. Kereta peronda polis ni, dia nampak kereta si suami isteri ni lah. Dia nampak kereta, lepas tu peronda polis ni berhenti dan dia arahkan si isteri untuk keluar daripada kereta dan jangan toleh belakang. Si isteri ni pun dia turutkan lah. Dia pun buka pintu dan dia gendong bayi dia tu. Dia dokong bayi dia tu dan dia pun jalanlah ke arah anggota polis ni. So masa dia jalan, dah sampai dekat anggota polis ni, si isteri ni dia ambil keputusan untuk toleh belakang. Bila isteri ni toleh belakang, apa yang dia nampak?
jasad suami dia telah dimamah oleh satu makhluk. Itu adalah kisah yang pertama. Kisah ni mungkin tak berapa famous lah. Mungkin ada orang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Dan mungkin ada orang pernah dengar kisah yang kedua. So, kita teruskan kepada kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni, dia terjadi pada seorang lelaki. Lelaki ni berasal daripada Kuala Lumpur. Pada satu hari, dia lalu lebuh raya Karak tu pada waktu malam. So, bila dia lalu, masa tu dah malam. So, mata dia pun dah rasa ngantuk gila. Dia memang dah betul-betul mengantuk. And dia ambil keputusan untuk berhenti sekejap dekat bahu jalan dan tidur sekejap. So, dia pun dah jalan lama sikit. Lepas tu dia pun berhenti kat bahu jalan tu. Dia pun tidur sekejap lah. Dia lelapkan mata sekejap. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan satu ketukan dekat cermin kereta dia tu. So, bila dia toleh, dia tengok kat cermin kereta dia tu ada seorang budak. Dia pun buka lah tingkap tu. Lepas tu dia tanyalah kenapa ketuk. Yang budak tu tanya kat lelaki ni, budak tu tanya, ada nampak tak mak dia? Ada nampak mak saya tak? Jadi si lelaki ni pun dah mula rasa seram, dah mula rasa takut. Jadi si lelaki ni dia ambil keputusan untuk memecut kereta dia. So dia pun tutup tingkap, dia pun terus startnya je terus pecut. Dia pecut habis. Tapi yang bestnya, bila dia pecut, walaupun dia pecut habis tu, budak tu masih mengejar. Dan masih soalan yang sama, nampak mak dia ke tidak. Jadi si lelaki ni pun masa dia tengah pecut, tiba-tiba dia ditahan oleh satu kereta peronda polis. Dan bila dia ditahan, dia pun ceritakanlah apa yang dia nampak, apa yang terjadi. So bila dia ceritakan kat polis tu apa yang terjadi, polis tu pun bagi tahu sebenarnya memang ada budak tu. Ada kisah pasal budak tu. Budak tu sebenarnya sebelum ni ada terjadi satu kemalangan, mana budak tu dengan mak dia. Lepas tu mak dia bawa kereta. Bila kemalangan tu berlaku, mak dia tercampak keluar dan budaknya tu masih kat dalam kereta. Jadi mungkin sebab itulah budaknya mencari-cari mak dia. Dan itu untuk kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni mungkin ada orang pernah dengar, ada juga yang tak pernah dengar. Tapi aku rasa untuk kisah yang ketiga ni semua orang pernah dengar. Aku jamin. Jom kita pergi ke kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni mungkin semua orang pernah dengar. Aku tahu, aku jamin semua orang pernah dengar sebab memang kisah ni famous gila. Kisah yang ketiga ni aku bagi tajuk Volkswagen Kuning. Kisah yang ketiga ni aku jamin semua orang pernah dengar. Sebab kisah yang ketiga ni boleh tahan famous juga. Memang bukan boleh tahan, memang famous. Aku rasa semua orang tahulah pasal kisah ketiga ni. Kisah ketiga ni aku beri nama Volkswagen Kuning. Jadi kisah yang Volkswagen Kuning ni dia ada banyak macam-macam. Aku tak pastilah orang pernah jumpa betul-betul ke ataupun sekadar rekaan ke, aku tak pasti. Tu korang boleh buat penyelidikan korang sendirilah. Korang boleh check sendirilah. Dan kisah ni katanya bermula sejak tahun 1956 dulu. Jadi kat sini aku nak ceritakan tentang satu kisah tentang Volkswagen Kuning, di mana ada seorang mangsa lah, di mana aku tak pastilah dia lelaki ke perempuan. Ada seorang mangsa ni, dia lalu kawasan lebuh raya Karak ni pada waktu malam. Masa dia lalu tu, tiba-tiba ada satu kereta Volkswagen Kuning ada kat depan dia dan dia kat belakang. Kereta Volkswagen Kuning ni dia punya bawa memang slow gila. Dia punya slow tu memang kiranya macam boleh buat korang baran lah. So mangsa ni pun dia ambil keputusan untuk memotong kereta tu. So dia pun cilok sikit, lepas tu dia pun potong. Kali pertama lepas, okey. Lepas tu dia jalan lagi, dia dah berjaya potong tu, dia jalan. Tiba-tiba kereta Volkswagen Kuning tu ada lagi kat depan dia. Sumpah, demi Allah saya nampak kereta tu kat belakang tadi. Macam mana boleh ada kat depan pula? Memotong untuk kali yang kedua. Jadi dia pun buatlah macam kali pertama dia potong tu, dia pun cilok dan potong and berjaya untuk kali kedua. So dia pun jalan lagi. Masa dia tengah jalan lagi, tiba-tiba depan dia ada lagi kereta Volkswagen Kuning tu. Jadi mangsa ni dia rasa tak puas hati. Dia nak tengok siapa pemandu kereta Volkswagen Kuning ni.
Jadi dia pun cilok sikit ke kanan, lepas tu dia pun pergi kat sebelah kereta tu. Kereta dia betul-betul pergi kat sebelah kereta tu. Apa yang dia nampak, kereta tu tak ada pemandu. Lepas tu, apa yang dia nampak, dekat bahagian penumpang belakang kereta tu ada seorang wanita. Dan memang kisah tu seram. Dan bila aku adalah buat research sikit-sikit pasal Volkswagen kuning ni. Aku tak pastilah cerita ni betul ke tidak. Katanya Volkswagen kuning ni adalah, dia ada kisah dia di mana ada seorang isteri yang curang. Isteri dia curang, lepas tu dia bunuh suami dia. Lepas tu dia ambil kereta Volkswagen tu. Kereta Volkswagen kuning milik suami dia. So bila dia ambil, dia bawa lari kereta tu. Lepas tu bila katanya suami dia tu mati dalam keadaan berdendam. Mungkin dia nak balas dendam, itu aku tak pasti. Sebab aku pun dapat kisah-kisah daripada kabar angin macam tu saja. Itu saja untuk episod kali ni. So, daripada 3 kisah yang aku cerita tu, korang boleh buat penyelidikan korang sendiri. Tak semestinya apa yang aku cerita tu betul. Korang boleh cari sendiri, boleh research sendiri. And jadikan ini sebagai hiburan. Tak perlu terlalu serius. Jangan lupa tekan butang subscribe. Dan yang paling penting, kalau korang ada cerita-cerita seram, korang boleh DM aku dekat IG aku. Aku akan letak belah sini. Ok. Lepas tu, macam biasa, lepas korang tengok video aku ni, aku nak korang tidur. Sebab aku akan menghantuimu.